Aku Facebook lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, selamat pagi yang mana sedang menonton ke dalam sesi live. Okey, selamat pagi yang mana sedang menonton ke dalam sesi live. Kita baru saja sedang berselasung. Okey, kita baru saja sedang berselasung di Besut Terengganu, di Kuala Besut. Dan berhadapan dengan saya. Okey. Tuan-puan, berhadapan dengan saya adalah sebuah rumah. Rumah Hafizah, yang mana rumah ini tuan-puan, yang mana rumah Hafizah ni berkeluasan 800 kaki persegi. Okey. Tuan-puan boleh tengok tuan-puan boleh tengok rumah Hafizah yang berkeluasan 800 kaki persegi. Okey. Okey. So yang mana baru masuk, tuan-puan boleh like, komen dan share dulu. Yang mana baru masuk, tuan-puan boleh like dulu, boleh komen dan juga share dulu. Okey, like, komen dan share jika tuan-puan mempunyai. Okey. Jika tuan-puan mempunyai sebarang persoalan atau pertanyaan, tuan-puan boleh komen sahaja. Okey, ada apa-apa soalan, pertanyaan, tuan-puan boleh komen saja. Nanti saya akan jawab segala pertanyaan ataupun segala persoalan daripada tuan-puan. Okey. So package rumah ini adalah rumah setingkat jenis tradisional. Ini adalah rumah setingkat jenis tradisional yang bermaksud ataupun rumah ini adalah setingkat desain Hafizah. Okey. Sebentar nanti kita akan masuk ke dalam rumah ni. Untuk apa ni tuan-puan? Okey, kita akan masuk ke dalam rumah ni untuk saya nak review bahagian dalaman rumah inilah. Okey. Kita review dulu daripada luaran. Kalau tuan-puan nampak ni, kita menggunakan atap genting Moni Albana. Di sini adalah living area. Ini adalah pintu masuk utama tuan-puan. Okey. Ini merupakan pintu masuk utama living area. Lepas tu di hadapan ni kita ada master bedroom tuan-puan. Okey. Di hadapan ni kita ada master bedroom. Lepas tu di tepi tu kita ada living area lah. Ada sliding door dekat situ, merupakan kawasan living area. Okey. Jika tuan-puan ingin bertanyakan sebarang persoalan ataupun apa-apa saja soalan, tuan-puan boleh komen saja. InsyaAllah saya akan cuba jawab nanti. Okey. Jika ada sebarang persoalan atau pertanyaan, tuan-puan boleh komen. Okey. Gua nak review dan komen ni. Okey. Okey. Gua nak minta izin pergi rumah tu lah. Minta maaf lah. Okey, minta maaf lah. Kita tak khabar sepatah. Kita mari tengok. Kita mari tengok sebentar abading kita. Okey. Abading kita minta izin mari tengok sebentar. Kita tinggalkan abading ada sini tapi tak ada pula. Okey. Tuan-puan, jika nak tanya sebarang persoalan ataupun bertanya, tuan-puan boleh komen bertanya berkaitan dengan bina rumah atas tanah sendiri. Okey. So rumah ni 800 kaki persegi. Kita tengok dulu di luaran. Kita pusing-pusing dulu. Okey. Kita pusing-pusing dahulu rumah ni. Ni daripada side bucu. Ni living area. Tuan-puan boleh tengok sini living area pula. Master bedroom dekat sini. Kita ada tingkap bucu. Satu tingkap bucu, dua tingkap bucu. Lepas tu dekat living area, belah sana ada tingkap bucu juga. Ni dia ada tiang larik tuan-puan. Okey. Dia ada tiang larik. Tuan-puan boleh tengok. Ni ada sliding door dekat sini. Okey, dekat sini ada sliding door. Tuan-puan boleh tengok. Kita pusing dulu rumah ni sebelum kita masuk. Okey, kita pusing-pusing dulu rumah. Okey. Ni bahagian sisi rumah tuan-puan. Okey, ni bahagian sisi rumah. Kita tengok, kita pusing dulu bahagian luaran rumah sebelum kita masuk. Okey, ni sliding door yang saya sebut tadi. Ini sliding door. Tuan-puan tengok, ini sliding door yang saya sebut tadi. Okey, ini sliding door. Rumah dilengkapi dengan longkang keliling rumah. Okey. Dengan longkang keliling rumah. Jika ada sebarang pertanyaan atau soalan, tuan-puan boleh komen. Okey, ni pintu belakang.
Okey, ini pintu belakang topan. Ni pintu belakang lah. Okey, ni pintu belakang. Kita pusing-pusing dulu. Kita pusing dulu dalam rumah ni. Okey, kita pusing-pusing terlebih dahulu topan. Kita tengok dulu ni bahagian sisi rumah. Okey. Bahagian sisi rumah topan. Okey, bahagian sisi rumah. Kalau ada sebarang pertanyaan atau persoalan, tuan-tuan boleh komen saja. InsyaAllah saya akan cuba jawab nanti. Okay? Ada soalan, pertanyaan, komen, saya akan jawab nanti. Okey, ni bahagian hadapan rumah. Ni hadapan rumah. Ada 2 tiang larik. Dekat sini 1 tiang larik. Dekat satu ada 2 tiang larik. Tuan boleh tengok dekat sini. Okey. Okey. Dan juga tuan-tuan, kita masuk. Ni adalah pintu utama. Dia ada owner pilih tingkap bucu dekat sini. Okey. Dekat sini ada 1 tingkap bucu. Dekat sini ada tingkap bucu, dekat sana pun ada tingkap bucu lah tuan-tuan. So ni, dan nanti kita akan buat pemasangan mozaik dan juga finishing semualah. Kita buat pemasangan mozaik dan finishing ke semuanya sekali. Jadi kita ada pintu utama. Nanti dekat sini kita akan letak pintu utama, pintu kayu dudang berkaca lah. Hadis support Arni Syarah, terima kasih. Okay. So rumah ni masih dalam kerja-kerja pemasangan mozaik tuan-tuan. Rumah ni masih dalam kerja-kerja pemasangan mozaik. Okay. Okay, tuan-tuan tengok. Okey, tuan-puan boleh tengok, ni kawasan living area. Ini kawasan living area. So dekat living area, apa yang kita bagi kepada tuan-puan, kalau tengok sini pintu. Pintu kayu dudang berkaca. Lepas tu kita ada tingkap labuh dekat sini. Tingkap bucu tuan-puan. Sini tingkap bucu. Ni satu tingkap. Biasanya kadang-kadang klien letak tingkap labuh dekat sini. Biasanya ada klien letak tingkap labuh, tapi yang ni tingkap yang berkembar 2 lah. Okay. Lepas tu owner buat pertambahan point account. Dekat living area, owner buat pertambahan point account kat sana. Lepas tu dia ada plug point dekat sini. Ada 2 plug point. Ni meter box. Kita complete dengan meter box. Kita complete dengan meter box. Okay. Okay. Boleh tengok dekat sini. Di sini ada plug point juga. Situ ada plug point 1, 2, 3, 4. Mungkin dekat sini owner nak buat TV. Ataupun owner nak letak TV dekat sini pun boleh. Tapi mungkin tidak, sebab owner akan letak TV dekat dia punya kawasan family area lah. Okay, kawasan family area. Okay. Tuan boleh tengok. Okay, dekat living area kita bagi siling kapur double layer. Tuan-puan nampak kita bagi siling kapur double layer. Okay, kita bagi siling kapur double layer dan juga skirting seluruh ruang. Okey, tuan-puan boleh tengok skirting tu. Tuan-puan boleh tengok kita bagi skirting seluruh ruang dan siling kapur double layer lah. So mozaik kita menggunakan mozaik 16-16. Owner tengok sini. Okey, tengok kat sini. Owner pilih mozaik yang colour putih lah tuan-puan. Okey. So ini adalah living area. Tuan-puan tengok ketinggiannya hingga 12 kaki. Ketinggian hingga 12 kaki. Hari Zulkifli ada support. Terima kasih yang mana ada support. Boleh tengok. Kita tengok skirting seluruh ruang tuan-puan. Okey, tengok skirting seluruh ruang. Okey. Ini adalah kawasan family area. Ini merupakan kawasan family area. Family area ni, situ living area, sini family area. Kita kawasan living area dan juga family area kita bagi siling kapur double layer. Tuan-puan nampak tu siling kapur double layer dekat ni. Tu siling kapur double layer dan juga kita bagi skirting seluruh ruang. Tuan-puan tengok dekat atas tu, skirting kita bagi seluruh ruang. Dia ikut skirting, ikut lain-lain tu. Okey. So kawasan living area ni ada plug point. Owner buat pertama. Sini ada 1 plug point juga. Okey. Sini ada 1 plug point. Sini ada 3 plug point.
Mungkin owner letak TV dekat sini. Mungkin dia letak TV dekat area sini. Sebab dekat dinding ni tak ada plug point. Mungkin owner letak TV belah sana, dia mungkin letak set sofa lah dekat sini. Mungkin owner letak set sofa dekat sini. So ni sliding door, dia ada 4 panel, 4 pintu. So bila dia buka ni nampak luas lah. Okay. Tepi ni adalah kawasan apa ni tuan-tuan? Okay, tepi ni adalah kawasan ataupun master bedroom. Depan tadi macam saya sebut tadi, kawasan master bedroom. Okay. Kawasan master bedroom kita ada tingkap bucu, satu tingkap bucu, satu tingkap bucu. Okey, lepas tu dia ada tingkap labuh lah. Dekat tengah ni dia ada tingkap labuh. Okey. Ruby Property ada support, terima kasih. Okey. Yang mana dia support, terima kasih. Kata apa tengok. Okey. Untuk master bedroom pun sama, klien sudah tambah point account. Okey. Dekat master bedroom pun sama, klien tambah point account. Apa tu dekat point account tu? Klien ada buat penambahan point account. Okey. Ada point account. Dekat sini plug untuk nanti adalah sini plug untuk lampu bilik air. Lepas tu dekat sini ada 3 plug. Owner tambah 3 plug dekat sini. Okey. Dia letak kat tepi tu lah 3 plug. Okey. Tuan-puan tengok. Okey. Tuan-puan boleh tengok. Ada skirting seluruh tu. Nanti kita akan buat pemasangan lampu lepas ni. Lampu daulat kita akan pasang lepas ni lah. Nampak skirting seluruh ruang ni tuan-puan. Tuan-puan boleh nampak skirting seluruh ruang. Okey. Ini adalah apa ni? Okey. Ini adalah tulah tuan-puan. Ini adalah bilik air. So bilik air ni ketinggian muazzannya 7 kaki kita bagi. Bilik air ketinggian muazzan kita bagi 7 kaki. Dia ada satu shower dekat atas tu tuan-puan. Okey. Dia ada satu shower. Dia ada apa ni? Satu sinki, situ sinki, paip air wudu dan juga paip tandas kalau kita masuk ni. Okey, ni tandas, sinki belah sini. Okey, dekat sini. Okey. Kita ada paip air wudu, paip air tandas dan juga paip air wudu lah. Okey. So dekat kita punya ni kita bagi ketinggian 7 kaki. Mozaik ni kita bagi ketinggian 7 kaki lah. Kita bagi ketinggian 7 kaki. Okey. Tengok lagi. So kita pergi bilik kedua, bilik ketiga. Yang ni berkeluasan 800 kaki persegi. 3 bilik, 2 bilik air. So ini adalah bilik kedua tuan-tuan. Ini merupakan bilik kedua. Okey. Bilik kedua pun kita dilengkapi dengan skirting seluruh. Tuan-puan tengok bilik kedua pun kita ada skirting seluruh ruang. Tuan boleh tengok saya pusing skirting seluruh ruang dan dia sangat-sangat tinggilah rumah ni. Okey. Lepas tu kita ada sini plug point. Kita ada 2 plug point lah. Satu untuk lampu, satu untuk plug. Okey. Kita ada 2 plug point. Okay. ATH Multimedia ada support, terima kasih. Tuan-puan boleh tengok. So ni tak ada plug point. Kalau tak ada apa ni? Tak ada plug untuk aircon. Kalau kita tengok di living area tadi dan juga master bedroom ada plug aircon, tapi bilik kedua ni tak ada plug aircon lah, tak ada penambah plug aircon. Okey, tuan-puan boleh tengok. Ni bilik kedua. Okey. Dan ini bilik ketiga. Tengok ni bilik ketiga. Ini bilik ketiga tuan-puan. Sama juga kalau putih ada plug. Dan juga kita ada skirting seluruh ruang. Tuan-puan boleh tengok kita ada skirting seluruh ruang. Nanti kita akan buat pemasangan lampu downlight tuan-puan. Nanti kita akan buat pemasangan lampu downlight. Kalau nak buat rumah 800 square feet, harga bermula 120k. So harga bermula 124k, tuan-puan dah dapat rumah seperti ni. Harga bermula 124k, tuan-puan dah dapat rumah seperti ini. Okey.
Ataupun tengok mungkin ini adalah bilik ketiga, bilik anak perempuan. Kadang-kadang ada juga klien buat tanah sharing. Ada juga klien buat tanah sharing. Antara bilik air kedua ni, okey, bilik air kedua ni ada klien buat tanah sharing. Satu pintu dekat sini, dan mungkin dekat sini dia letak satu lagi pintu tanah sharing. Tapi untuk rumah ni dia tak ada tanah sharing lah. Okey, dia tak buat tanah sharing. So ini adalah tanah kedua. Dekat biasanya tanah kedua ni dia lebih besar lah, tuan-tuan. Okey, tanah kedua ni dia lebih besar. Kita tengok ni 7 kaki. Okey, ketinggiannya sehingga 7 kaki, tuan-tuan. Okey, so satu tanah cangkung, dua-dua tanah cangkung. Bahagian dalam master baru tanah cangkung, dekat bilik air kedua pun tanah cangkung. Okey, nanti ada support. Terima kasih. So ada shower, tandah. Lepas tu sini shower, mungkin pakai air wudu dekat sini. Dan satu sinki belah sana lah. Okey. So yang sekali ini adalah ruangan dapur, tuan-tuan. Ini adalah ruangan dapur. Dapur pun sekali kita bagi skirting. Dapur pun tuan-tuan kita ada skirting seluruh ruang. Tuan-tuan pernah apa skirting tu? Nanti kita akan buat pemasangan lampu light lah. Kat dapur sini kita ada plug point. Ada 3 plug point sini. Mungkin owner boleh letak peti dekat sini. Okey. Dekat sini ada satu plug point. Okey, satu plug point. Dan ini tabletop. Tabletop belum siap lah, tuan-tuan. Okey. Tabletop kita belum siap. Kau boleh tengok lah. Tabletop kita belum siap. So ni tabletop ni dalam lebih 7 kaki. Kalau jangkaan saya lebih pada 7 kaki. Tabletop ni lebih 7 kaki tapi owner buat straight saja. Okey. Kalau korang tabletop ni lebih 7 kaki tapi owner buat straight. Owner buat straight sajalah. Okey. Korang boleh tengok. So nanti kita akan letak mozaik ataupun tiles. Ni adalah tempat apa ni? Tabletop ni untuk sinki. Nanti kita akan buat pemasangan mozaik dekat sini. Pasang mozaik, pasang sliding door, lengkap semuanya sekali lah. Nanti kita akan buat pemasangan. Sekarang ni kita belum start buat pemasangan lagi lah. Okey. Mungkin dia 7 kaki je standard. Bukan 7 kaki tapi owner buat straight. Okey, ini pintu belakang. Dia pintu belakang. Okey, pintu belakang. Tuan-tuan boleh tengok. So kita akan keluar daripada pintu belakang, tuan-tuan. Ini kawasan belakang. Okey, rumah kita dilengkapi dengan longkang keliling rumah lah. Okey, kalau kita tengok ni longkang keliling rumah. Ni sisi angin. Dua sisi angin sebab bilik air ni besar. Bilik air ni besar jadi dia ada dua sisi angin. Kalau bilik air master baru tu dia ada satu sisi angin. Okey, dia punya slide dia punya siling kapur seluruh ruang. Kaki 5 pun kita ada siling kapur lah, tuan-tuan. Okey. Kaki 5 pun kita ada siling kapur. Semua contoh lah. Nanti next time owner boleh buat tambahan belakang ni lah. Next time owner boleh buat penambahan belakang ni. Jadi masalah kalau owner nak buat penambahan belakang ni. Mungkin nak extend belakang ni jadi dapur ke. Ada juga macam tu. Dia nak buat dapur wet kitchen. Ataupun wet kitchen lah. Mungkin dalam tu dia buat dry kitchen. Pun boleh. So ada tangga ni sebab dia straight je belakang ni. So boleh buat penambahan belakang ni lah. Nak extend ke apa semua. Okay. Ni design Hafizah. Biasanya kita review design Mikaela, tapi hari ni kita review design Hafizah. So dia dekat dengan rumah kakak. Okay, dia dekat rumah kakak. Rumah ni dibina secara tunai. Biasanya kalau rumah dah ada binaan dia tak boleh bina secara tunai. Dia kena kalau rumah dah ada binaan dia tak boleh bina secara tunai. Dia tak boleh bina secara loan ataupun LPPC. Maafkan saya lah.
tersalah info. Kalau rumah yang ada binaan, rumah tu bukan tanah yang kosong, biasanya tak lepas untuk buat loan bank ataupun LPPSA. Untuk loan bank ataupun LPPSA tanah mestilah kosong. Tapi untuk klien ni, walaupun dia kerja kerajaan, dia tak boleh guna LPPSA sebab tanah ni dah ada rumah kakaknya, dan juga tanah ni ada 4 nama. So jadi klien kena buat secara tunai lah. Okey. Klien buat personal loan dan buat secara tunai. Okey. Klien buat personal loan dan buat rumah secara tunai dengan kami lah. Okey. Ada lagi sebarang pertanyaan ataupun persoalan daripada tuan-puan? Jika tuan-puan ingin bertanyakan apa-apa saja soalan berkaitan dengan bina rumah, tuan-puan boleh komen saja. Saya akan jawab seperti nanti. Okey. Ni Tian Lari. Okey. Kalau tuan-puan nak bina rumah dengan kami, jika tuan-puan nak bina rumah dengan kami, tuan-puan boleh bina rumah secara tunai, secara loan bank, secara LPPSA, secara personal loan, secara KLBSP account 2, ataupun kalau dah sampai waktu, sampai umurnya, tuan-puan boleh buat pengeluaran KLBSP account 1. Okey. So kalau tuan-puan nak bina rumah dengan kami di mana saja, okey. Kalau tuan-puan nak bina rumah dengan kami, tuan-puan ada tanah, sama ada nak bina rumah untuk kediaman, nak buat homestay, nak buat rumah sewa, ataupun nak buat rumah untuk ibu bapa, tuan-puan boleh hubungi kami. Kami menawarkan perkhidmatan untuk bina rumah di Kelantan, di negeri Terengganu, Pahang, Perak, Negeri Sembilan, dan juga di negeri Selangor lah. Okay. Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Negeri Sembilan dan juga Selangor. So kalau tuan-puan mempunyai perancangan untuk bina rumah, boleh lah. Tak ada masalah. Okay. Nak bina secara tunai pun boleh. Kalau bina secara tunai, bayar by progress. Okay. Nak bina secara LPPSA pun boleh. Kalau LPPSA itu khas untuk penjawat awam lah. LPPSA khas untuk penjawat awam. So yang mana kerja kerajaan tu boleh bina rumah secara LPPSA lah. LPPSA ini merujuk kepada Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam. Okay. Yang mana kalau tuan-puan kerja swasta, okay. Kalau tuan-puan kerja swasta, tuan-puan boleh bina rumah secara loan bank. Okay. Kalau kerja swasta, boleh bina rumah secara loan bank. Ataupun kalau nak buat personal loan, contoh ada masalah tanah, tuan-puan boleh bina rumah secara personal loan. Okay. Nak buat pengeluaran KLBSP pun boleh. So kalau tuan-puan ada KLBSP account 2, belum sampai umur pencen, tuan-puan boleh buat pengeluaran KLBSP account 2 untuk bina rumah. Tapi bila dah pencen, tuan-puan boleh buat pengeluaran KLBSP account 1 untuk bina rumah lah. Kalau dah sampai waktu pencen. Okey. Kalau belum, boleh keluarkan KLBSP account 2. Okey. Apa lagi tuan-puan? Kalau ada tuan-puan ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan berkaitan dengan bina rumah, tuan-puan boleh komen saja. Tapak tuang urus ke kena sorak sendiri? Okey, kalau contohnya tapak tu dah ada rumah lama. Contoh tapak ada rumah lama tapi nak roboh rumah lama tu. Biasanya kalau tu roboh rumah lama, biasanya klien buat. Okey. Ataupun pokok tanah tu hutang ataupun belum tambak lagi. Yang tu owner akan buat. Okey. Untuk persediaan tapak sama ada nak tambak tanah, lain-lain tu owner akan buat lah. Macam tapak klien ni. Macam tapak klien ni dia nak tambak nanti, kita tolong uruskan. Sebab dekat dengan kita tolong uruskan untuk cari orang untuk apa ni, tambak tanah, tak ada masalah. Tapi owner akan buat pembayaran kepada tapak lah. Owner akan buat pembayaran direct kepada orang nambah tanah tu. Tapi kita ada kenalan, kita tolong uruskan. Bersama juga dengan level tanah hari tu. Okey. Sebab tanah lain ni rendah. Itu dulu kat tepi tu rendah. Kalau tengok dekat sini pun still masih rendah lagi. Kat tepi tu pun rendah. Jadi kita tambah dulu untuk levelkan dulu belah sana.
Okey, kita levelkan dulu belah sana. So boleh buat lah. Okey. Boleh dengar tak sebab low connection ditulis ni? Okey. So yang mana ada bajet 124k, boleh bina rumah minimum 800 kaki persegi lah. Kalau tuan-puan ada bajet bawah 100k, kita ada rumah yang bajet bawah 100k. Kita juga ada rumah yang bajetnya bawah 100k. Boleh juga, tak ada masalah. Ni mozaik yang kita belum siap pasang lagi lah. Kalau yang besar tu, itu mozaik tabletop. So mozaik tabletop kita guna mozaik yang besar tu. Saya tak pasti saiz berapa. Kita guna mozaik yang besar tu lah. Ini kita punya karet telaga lah. Okey, karet telaga. So nanti kita akan buat letak dekat belakang biasanya orang nak dekat belakang. Nanti kita akan buat letak karet telaga. Okey. Kita akan letak karet telaga, satu karet telaga untuk air longkang. Lepas tu kita ada taki septic tank. Nanti kita ada septic tank, lepas tu kita ada lain-lain lah. Okey. Taki septic tank, manhole. Manhole belah sini tak ada manhole lah. Sebab ini sebelah sini tak ada belah air. Manhole belah sana dan juga belakang sana tu manhole. Okey. Untuk kalau tuan-puan nak bina rumah secara lobek, LPPSA, kami akan bantu tuan-puan uruskan A to Z. Untuk submit law, buat pelan, submit majlis, buat pelan arkitek, working drawing, mahupun permohonan lobek ataupun LPPSA, kita akan buat A to Z. Okay? Kami akan buat A to Z, tak ada masalah. Segala je kami akan buat. Tuan-puan hanya booking bina rumah dengan kami. Booking untuk bina rumah dengan kami akan uruskan kesemuanya sekali. Okay? Hanya booking saja bina rumah dengan kami akan buat kesemuanya sekali. Okay? Tak ada masalah. So kita ATSQ ni one stop center lah. Kalau nak bina rumah seperti ini, Hafizah ni, harga bermula 124k saja. 124k untuk 800 kaki persegi, 3 bilik 2 bilik air. Kalau tuan-puan nak buat 4 bilik 3 bilik air, biasanya keluasan rumah bermula 1200 kaki persegi untuk 4 bilik 3 bilik air. Macam tu, okey. So sebenarnya contohnya tuan-puan, okey. Contoh kalau tuan-puan tengok rumah ni, dia punya living area belah sini, family area belah sana. Contoh let's say tuan-puan nak tukar, tuan-puan nak living area, tempat pos depan ni, living area ni belah sana, nak bilik master bedroom belah kanan. Boleh, tak ada masalah. So sebab tu biasanya lepas tuan-puan booking, kita akan buat 3 kali lakaran. Lepas tuan-puan booking, kita akan buat 3 kali lakaran. So masa kita buat 3 kali lakaran tu, tuan-puan boleh buat perubahan ataupun penambahan. Contoh rumah ni kita tambah bing. Bing ni owner dah buat penambahan. Jadi rumah ni nampak tinggi lah sebab owner dah buat penambahan bing. Okey. Contoh tiang larit. Depan ni tiang larit. Ada klien tak saya tiang larit, dia nak tiang konkrit pun boleh, tak ada masalah. Kalau anda nak buat tiang konkrit, kita akan buat tiang konkrit. Kalau anda nak guna tiang larit, kita akan buat tiang larit lah. Tiang larit ni, kalau tiang larit ni biasanya beli. Tiang larit ni beli. Kalau anda nak buat tiang konkrit, kita akan buat tiang konkrit, tak ada masalah. Okey. So rumah ni dekat dengan Kecil Randang kali Kokang. Ada banyak rumah kat situ. Ada banyak rumah dekat Kecil Randang. Okey. Okey, untuk tuan-puan jangan lupa kalau nak bina rumah, tuan-puan boleh WhatsApp je pegawai pemasaran, boleh tekan link di bio, ataupun tuan-puan boleh walk in saja pejabat kami. Kalau nak walk in ke HQ kami, iaitu di Bangunan Sapura, Jalan Sultan Azanat, Kota Berkelatan. Berapa harga rumah macam ni? Harga bermula 124k.
Untuk rumah macam ni harga bermula 124k, untuk 800 kaki persegi 3 bilik air. Tapi kita tengok lokasi lah jugalah. Kita tengok lokasi dan juga jenis pilihan. Okey, itu saja daripada saya, Top Pump. Jangan lupa untuk follow Facebook ATH Group, YouTube ATH Group, TikTok ATH Group dan sebagainya. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.